Kalau yang risiko, macam mana boleh start berani untuk ambil risiko korbankan nyawa kat tak baik tu? Saya sampai sekarang saya akan pergi belayar untuk Sumut 2 ni. Dan Sumut 2 ni akan masuk garis yang tegang juga kerana kita jangka bila Sumut 2 belayar 29 hari bulan Mac. April, waktu kita nak masuk ke perairan Israel ni adalah titik genting. Sama ada Israel nak musnahkan perjanjian 20 perkara yang sedang berjalan dan melancarkan kembali penjajahan ke atas Gaza, ataupun dia berada dalam titik beku di mana tak banyak kemajuan dicapai oleh Gaza. Okey, ni yang lepas. Ini Sumut yang saya akan pergi 29 hari bulan Mac. Tapi saya fikir dalam hidup ni Ustaz, bila kita sukakan satu pekerjaan, kita lakukannya kerana itulah pekerjaan. Bukan pengorbanan, bukan berani masuk. Kerana bukan itulah, berani pun, kerana saya suka buat, kerana saya jadi wartawan dan sampai sekarang saya masih lagi self claim saya wartawan. Kita buatlah. Dan saya bagi gambaran mudah untuk orang yang menonton kan. Anda jatuh cinta pada orang yang anda cintai. Kita baru jatuh cinta pada orang yang kita cintai. Berarti untuk bersabar kerana takut, kita mesti bertahan. Mana-mana takut nak dapatkan dia kan. Kita sabar untuk bertakut. Kita nekat untuk takut tapi bertahan. Tidak berundur. Jadi hari-hari kita dimakan perasaan masuk. Kita suka dia, nak cakap tak berani. Tapi kita tak boleh move on. Betul? Betul. Sebab kita jatuh cinta pada dia. 3 bulan kita kata ni tak kesudah lah. Nak cakap tak berani. Pakai orang tengah. Orang tengah ni pergi sampaikan. Bila sampaikan, perempuan tu diam. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Suffer lagi kita another 3 months. Dia ni nak aku ke tak nak aku? Akhirnya sampai yang ke 9 bulan dah tak larat dah. Hari-hari menanggung, dia dorong kita. Pergi jumpa dia dan dapatkan kata kepastian. Kita pergi. Sebab apa? Pasal kita ada cinta yang kita dah buat tadi tu. 3 bulan tak berani, menderita, hari-hari menanggung rindu. Tak mau move on. Sebab ini perempuan yang kita yakin kita cinta. Bawa orang tengah tolong sampaikan kat dia, dia buat dera kita pula. Tak jawab ya, tak jawab tidak. Tapi kenapa proses tu berlaku dan bertahan? Kerana ada cinta. Jadi normal lah, cinta tu fitrah manusia. Nah kemudian cita-cita, dia adalah fitrah manusia. Bila orang tu masuk dan cita-cita yang dia nak, dia tak fikir pun benda ni bahaya, saya anggap benda ni kerja je. Tapi masa time Sumut pertama tu, saya alhamdulillah diberi peluang untuk podcast dengan Haikal Zulkifli itu. Salah satu peserta Sumut juga. And dia ada cakap yang masa dia dalam penjara diorang ni, memang dalam mindset dia dah tanam yang memang tak akan dapat keluar. So adakah Tuan Haji rasa yang sama juga masa di dalam? Sebab ada possibility kalau apa-apa berlaku, katakan perkara ni na'udzubillah berulang. So Tuan Haji okey untuk melalui sekali lagi proses tekanan minda dan perasaan. Masa saya ditakbai, kalau ikut undang-undang tentera ditakbai tahun 2004 saya kena tahan tu. Saya boleh ditahan penjara tanpa bicara. Sebab kan di selatan Thailand diisytiharkan darurat. Jadi undang-undang sivil tak guna pakai. Mereka menggunakan martial law, undang-undang darurat. Jadi keputusan dah dibuat nak dihantarkan saya ke penjara ni. Dah dibuat, cuma nak tunggu surat je. Kalau masa tu lah saya buat proses komunikasi yang saya tulis kan. Dengan pegawai tentera tu. Puji dia, kata size tubuh, are you a rugby player? Are you a scrum half or fly half? Sebab saya tengok badan dia tegap tapi rendah sikit. Dia pun berusia 20-an, dia mesti rugby player. Dia mengaku dia bangga kerana macam mana budak ni tu aku main rugby kemudian saya tahu kata kalau di Malaysia sebut tentang P. Ramlee, orang kita akan proud. Kebetulan saya ada banyak pengetahuan tentang filem Thailand. Saya kata I really love Sarapong Chadri. Terkejut dia pasal Sarapong Chadri ni kedudukan dia macam P. Ramlee. Dia mula melunak. Kemudian dulu saya selalu tengok Sukan C. Saya kata saya really lah respect kuartet 4x100 Thailand yang sangat popular tu lah, yang dikeluarkan oleh Sumnet Promna, Sucat Jasuprat. Jadi dia kagum, saya hafal semua pelari-pelari 4x100 Thailand tu. Dan sekali dia call kata saya ni tak berbahaya. Justifikasi saya tak bahaya tu dia buat hanya kerana dia rasa kagum saya tahu banyak tentang filem Thailand, seniman Thailand yang dihormati saya tahu. Dia kata saya boleh tahu dia pemain rugby
Kemudian saya menghormati Thailand kerana saya boleh hafal pelari 4x100 Thailand yang dianggap sebagai rantaian pingat emas yang hebat pada tahun 70-an. Saya dibebaskan bukan kerana didapati tidak bersalah masuk ke dalam Thailand. Tapi kerana pegawai muda tu nak tangkap saya. Dia kata ini orang yang sangat tahu tentang sukan Thailand, menghormati filem Thailand, dan tahu kata by sense dia tahu. Pegawai Thailand tu tahu kata dia ni adalah scrum half. Jadi bila saya pergi Jordan kena tangkap lagi. Saya pergi Afghanistan kena tangkap lagi. Jadi mungkin Haikal first time lah. Kalau saya ni taklah saya cakap besar sebab Haikal Buddha, saya dah berusia. Berarti semua benda ni adalah seperti mana masuk ke kedai membeli barang, mestilah ada wang yang perlu dibayar. Masuk tempat orang untuk melaksanakan keadilan, mestilah ada bahaya yang sedang menanti. Sekomen. Usul tak boleh masuk kedai dengan harapan ambil barang free. Usul tak boleh pergi masuk tempat bengkel kereta dengan harapan kereta dibaiki free. Everybody come with risk. Disebabkan selalu lepas, adakah rasa masa at that time memang akan lepas juga ni? Berfikir berbaloi lah kita fikir berbaloi lah. Berbaloi tak kalau tak dilepaskan maksudnya? Kalau tak dilepaskan ataupun matilah. Berbaloi. Kalau untuk Gaza, yang kemudiannya Gaza ini hanyalah simbol kepada perjuangan yang lebih luas, iaitu Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis adalah simbol pada perjuangan yang lebih luas, iaitu Masjid Al-Aqsa. Siapa tak nak mati demi Masjid Al-Aqsa? Beribu tentera yang berperang bersama Saladin untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan mereka adalah orang yang kemudiannya tak akan pernah merasa sia-sia. Tahun 1073, 1074, 1084. Itulah tahun kematian tentera Islam yang paling banyak ketika mengikuti Saladin berperang. Tahun 1087, Saladin merdekakan Masjid Al-Aqsa daripada 88 tahun dijajah oleh tentera Kristian daripada gabungan 4 negara Eropah. Ini cerita 1099 sampai 1187. Kalau kita percaya bahawa Islam pernah berkembang kerana ada orang-orang yang mencintai apa yang disebut sampaikanlah kalam Islam. Kenapa kita pula nak jadi takut untuk memerdekakan tanah yang memang milik orang Islam? Orang dulu ni lagi teruk. Dia kena pergi berdakwah untuk menyampaikan. Tugas untuk kita ni sikit je Ustaz. Untuk mengambil kembali tanah yang memang telah ditulis dalam Al-Quran sebagai tanah kita. Jadi risiko mati pun berbaloi Ustaz. Saya fikir macam tu lah. Kalau kita fikir nak pakai kereta lawa kan, bayar gaji, bayar bulan mahal kan, berbaloi lah. So seminggu sekali je boleh keluar makan, yang lain kena masak sendiri sebab bajet dah pergi ke kereta. Kalau kita beli kereta yang mahal, berbaloi lah, sebulan sekali dapat tengok wayang kerana overhead kereta tu tinggi. Kalau benda-benda yang berbaloi ni pun kita sanggup buat kerana sebuah kereta, takkanlah kita nak jadi critical dan sangat-sangat complicated untuk bercerita tentang apa yang kita buat ni. Gaza adalah Palestin, Palestin adalah Baitul Maqdis, Baitul Maqdis adalah Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa adalah benda yang disebut dalam Al-Quran.